Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini ulasan daripada Harapan Daily ditulis oleh Kamil Munim. Islam Hadi yang mencabar perlembagaan. Sudah terlalu banyak bom jengka yang dicipta Tan Sri Abdul Hadi Awang sudah meletup. Minda Presiden PAS sudah menjadi menghisap dan memadankan dalil-dalil mulia untuk mengeji seteru politik sebagai acara mingguan. Letupan 3R kali ini bukan sahaja mengeruh integriti institusi kehakiman dan Majlis Raja-Raja. Malah seruan ini memperalatkan agama sebagai medium asing dari perlembagaan persekutuan. Seruan mencabar perlembagaan persekutuan ini tidak terhad kepada ego Presiden PAS merendahkan diri di sebalik ayat suci Al-Quran dalam bicara keadilan dalam Islam. Keadilan sebenarnya tidak boleh ditafsir sehala dari lensa dan kedudukan pihak-pihak yang terlibat. Mereka mempunyai konflik kepentingan dan kemauan masing-masing. Mahkamah tidak akan pernah boleh memuaskan hati semua pihak. Sebab itu kita sering sahaja melihat mereka yang sebelum ini memuji ketegasan mahkamah hari ini menghamun institusi tersebut pula. Begitulah sebaliknya. Ekstremisme aliran Hadi, kejumudan ini memaksa pengasingan agama dengan sistem perundangan. Akhirnya, ia sekali lagi mengembalikan persoalan masyarakat kepada stereotip ekstremisme agama yang dibawa aliran Hadi. Bagi Presiden PAS, solusi kesempurnaan Islam versi PAS adalah jawapan kepada semua persoalan tanpa mengambil kira fikrah penubuhan negara, jauh sekali demografi. Apalah sangat kontrak sosial dan kestabilan negara bagi mereka. Begitu jelas pelanggaran yang dilakukan dalam perang saraf Hadi hanya untuk mereka berkuasa. Ketika demokrasi tidak berpihak kepada PAS, begitu lantang Tuan Guru menjenamakan perlembagaan persekutuan sebagai muslihat yang diterima tanah Melayu demi kemerdekaan. Ironinya, perlembagaan ini tidak pula menipu umat Islam ketika komrad mereka memegang kuasa. Tabiat Gopoh memberi ulasan keras sebegini adalah satu ketagihan yang memakan diri. Tidak menghairankan api keagamaan ini sengaja dimarakkan susulan ahli Parlimen Marang itu menyindir keputusan Mahkamah Persekutuan. Sebelum ini, panel 9 hakim dalam keputusan majoriti 8-1 membenarkan petition oleh Nick Zurina, Nick Abdul Rashid dan anak perempuannya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman untuk membatalkan 16 peruntukan enakmen jenayah syariah Kelantan. Bahkan secara terbuka juga beliau mempertikai titah Sultan Selangor dengan alasan sekadar memberi peringatan kepada umat Islam untuk mempertahankan akidah. Dakwaan berkaitan konflik kepentingan tersebut tidak lebih daripada sekadar percubaan mewujudkan prejudis dan persepsi ke atas hakim yang berwibawa. Lalu keluarlah segala macam maksim undang-undang seperti justice delay is justice denied, dan dibalas pula dengan justice hurried is justice bure. Biar di pihak manapun, kita semua ini kemungkinan menunjukkan bahwa isu undang-undang bukanlah isu yang pegun dan mudah. Angkubah dan perkiraan yang diteliti adalah pelbagai. Peruntukan dan asas undang-undang harus jelas. Bukti dan fakta mesti tidak meragukan. Sentimen dan perkara-perkara yang tidak sepatutnya tidak boleh diheret masuk sama sekali. Persoalan perundangan yang diajukan adalah jelas. Berkaitan bidang kuasa Dewan Undangan Negeri dalam menggubal undang-undang seperti diperuntukkan di bawah perlembagaan persekutuan. Persoalan tersebut telah dijawab dengan jelas dan tuntas. Tidak sedikit pun menghakis keimanan dan keyakinan Muslim yang waras terhadap usaha memartabatkan institusi mahkamah syariah.
Namun, ancaman yang dipamerkan jelas menunjukkan sikap hipokrasi segelintir kelompok pemimpin yang cuba mencipta cerita dongeng. Persoalannya, apakah enakmen syariah di Kelantan lebih suci berbanding di negeri Selangor? Seperti yang telah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan pada tahun 2021, di mana jeritan dan lolongan pertahankan syariah pada ketika itu. Ditulis Kamil Mumim, merupakan setiausaha politik Menteri Keuangan, juga timbalan Ketua Angkatan Muda Keadilan Malaysia AMK. Ditulis oleh Kamil Jamil. Saudara-saudara sekalian, menarik perhatian kita selain daripada perkara ini ialah apabila PAS beri peringatan termasuk kepada raja-raja, anggap perlembagaan ada banyak bom jengka. PAS secara berterus terang memberikan peringatan kepada penganut Islam supaya menjaga dan mempertahankan akidah masing-masing. Presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata, peringatan itu bagaimanapun bukanlah menghina, terutamanya kepada pengamal undang-undang, malah raja-raja. Beliau kata, saya sekadar memberikan peringatan kepada penganut Islam supaya menjaga dan mempertahankan akidah masing-masing. Bukanlah menghina, khususnya pengamal undang-undang dan semua yang terlibat dengannya daripada kalangan para hakim dan peguam, termasuk ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri Adun, bahkan raja-raja, supaya berwawasan akhirat dengan bijaksana memandang ke akhirat sana, bukan memandang kepentingan dunia di sini sahaja. Katanya, peringatan ahli parlimen Marang itu terkandung dalam siri tulisannya Minda Presiden hari ini bertajuk Ketinggian Islam Wajib Dipertahankan. Dia yang terkenal dengan amanat Haji Hadi di Bongol Peradong, Terengganu pada 1981 April, itu juga menyifatkan Perlembagaan Persekutuan sebagai memiliki banyak bom jengka. Kita telah dibekalkan oleh penjajah dengan perlembagaan yang memiliki banyak bom jangka, sebagaimana yang telah digubal oleh Suruhanjaya Red. Katanya, perlembagaan itu dibentuk oleh penjajah ketika memberikan kemerdekaan yang tidak sempurna, yang tersurat dengan perkara-perkara yang masih menjajah fikiran kita bagi menyesatkan kita daripada Islam dakwanya. Sehubungan itu, menerusi siri tulisannya bilangan 9 2024, itu juga Hadi berpendapat kita tidak harus terikat dan dikongkong dengan perlembagaan persekutuan. Sepatutnya kita tidak membaca perlembagaan yang disediakan itu sehingga terikat dan dikongkong dengan perkara yang tersurat itu saja. Katanya, gunakanlah kebijaksanaan untuk memahami perkara yang tersirat menjadi akidah dan iman kita dengan mentafsirkan perlembagaan atau menggunakan hak, memindahnya ke jalan yang betul mengikut petunjuk Allah secara istiqomah. Tidakkah sudah banyak perkara yang dipindah dalam perlembagaan tersebut? Soalnya pula, walau bagaimanapun dalam masa sama, Hadi berkata, negara telah menyaksikan adanya hakim-hakim veteran terdahulu yang telah melakukan kebijaksanaan dan mengemukakan cadangan mereka. Saudara-saudara sekalian, ini adalah perkara yang mengejutkan kita semua. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.